干嘛呢？马上等一下。Hai. Hai. You seminit. Okay. Kenapa nampak muka gelap dalam ni? Macam-macam hal. So, Isma Dizandra. Okay. Tadi you upfront soalan kat I. Macam mana nak urus I'm still fail dalam pengurusan masa. Ditambah pula dengan sekarang bila anak-anak online kelas. Okay, tak apa, faham. I just bacakan balik sebab this session adalah recorded untuk pengetahuan you. Alright. Dan this session recorded dan kita akan upload di YouTube untuk ramai lagi belajar. Alright. So, this is a great session yang I mungkin boleh bantu you kat sini. Macam mana nak uruskan masa dan konsisten. Alright. So, boleh jawab soalan you? Boleh? Okay. But before that, I kenalkan diri dahulu. This is a program under freemium consultation. Okay. So, my name is Kim Abdullah, Business Management Consultant. Apa yang saya buat? Saya bantu usahawan dapatkan ratusan ribu melalui satu produk ataupun satu servis sahaja. So, bersama dengan kita adalah Puan Isma Ismail Dizandra. Alright, Dizandra Agent dekat Bandar Baru Bangi, betul? Betul. Alright, okay. How are you? Sihat? Nampak ngantuk sangat tu. Alhamdulillah. Itulah bukan macam memang letih sikit. I see. Nasib Okay. baik Alhamdulillah hari ni sekolah start cuti. Okay, tak apa. So, Isma, you have to understand time adalah something yang kalau you nak tahu, I bagi tips awal-awal ni. I bagi rahsia. Nak tahu rahsia tak? Nak. Alright. Rahsia dia adalah semua orang dekat Malaysia dan juga US dan juga Afrika ada masa yang sama. 24 jam sehari. Itu rahsia dia. Alright. Cuba. Alright. Itu adalah rahsia dia. Alright. Cuma ramai antara kita tak dapat utilize 24 hours a day. Setuju? Termasuklah diri I. Alright. So kat sini kita bukan nak blame siapa-siapa, kita nak recall dan kita nak brainstorm. Alright. So you have to understand setiap orang ada 24 jam sehari. Dan dalam sehari kalau you perasan, ini betul-betul rahsia. Alright. Kalau you perasan semua orang ada semua orang ada 3 kali 8 jam. Setuju? 8 jam waktu tidur, 8 jam waktu bekerja dan ekstra lagi 8 jam untuk buat yang lain-lain. Okey, 8, 16, 24. CP8. Alright. So, kat sini semua orang ada 3 kali 8 jam. Tetapi kenapa yang jadi pelik, kenapa tak ada orang yang berjaya macam Barack Obama dalam dunia ni? Kenapa Barack Obama tu seorang je dan dia berjaya level dia macam tu? Kenapa Dwayne Johnson, The Rock, berjaya dia macam tu, body dia cantik macam tu, besar macam tu, dan dia boleh berlakon banyak movie dan dia boleh pergi gym dan dia boleh buat bisnes dia. Dan kenapa Tok T, Siti Nurhaliza, alright, boleh buat bisnes, boleh jaga anak dan juga boleh layan husband dan boleh buat banyak perkara, boleh menyanyi lagi dalam 24 jam yang sama dengan kita. Dan I pun mempersoalkan kenapa kalau Tun Dr. Mahathir Mohamad yang umur 95 tahun, yang dah tua macam tu, boleh ada 24 jam sama macam I tetapi hasilnya berbeza. I tanya diri I. Soalan ni trigger waktu I nak pergi BNI meeting last year. I ikut shortcut Putrajaya nak tembus ke Bangi. I lalu Putrajaya, I dah lambat. I tak ikut jalan normal. I ikut Putrajaya walaupun pusing-pusing sedikit dan tol dia mahal sedikit tetapi dia cepat sampai sebab jalan tak jam. Alright. Sebab kenapa jalan tak jam? Sebab tol mahal kot, orang tak lalu situ. So I lalu Putrajaya dengan harapan nak cepat. Sebab nak jaga masa, takut lambat meeting. Alright. I lalu Putrajaya, I lalu je betul-betul kat junction tu, terus polis roadblock. Dah pahal pula, tiba-tiba polis roadblock tu siap berhenti, turun pada motor. No. Saya tunjuk berhenti, suruh berhenti. Weh, dah pahal. Dengan helikopter lalu. Dengar kereta polis, ambulans. Dah siapa pula? Sultan ke?
Sekali bila tengok balik, ini bukan sultan ni, jabatan kementerian. Barulah ingat kau dekat Putrajaya. Barulah ingat Tun M. Sebab yang trigger Tun M tu sebab ada ambulan 2 ketul kat belakang. Oh, Tun M kot. Tapi kenapa tak naik helikopter je lagi senang? You know? Sebab mungkin kat tu kawasan yang dia pergi meeting tu tak ada helikopter port kot. Dia tak boleh nak mendarat. So helikopter tu dah escort untuk security. But my question now is, I bayangkan pukul 8.30 pagi, I pergi meeting, Tun M dah boleh bangun and dah boleh pergi office. Pukul 8.30 pagi juga. Right? So I terfikir, dia dah lah tua dan dia perlukan lagi banyak rehat. Dan kenapa dia kena datang awal? Sebab responsibility. Sebab tanggungjawab. Tetapi it comes dengan awareness. Dan sesi ni adalah sesi setengah jam untuk awareness. Alright? Kenapa setengah jam? Sebab lepas ni kita ada slot orang lain pula. Right? So, sesi awareness. You kena aware dahulu. You kena aware macam ni. You kena tahu apa yang you kena aware. Apa benda yang you kena aware sangat. Nombor 2, you kena tahu kenapa you kena aware. Apa benefits you dan apa benefits orang lain. Dan nombor 3, kenapa, macam mana nak aware. Right? You kena tahu macam mana pula. So, kat sini you dah tahu apa benda yang you kena buat. Apa yang you kena aware. You kena aware dia adalah responsibility dan semua orang ada masa yang sama tetapi result berbeza. Alright? Dia macam dalam kelas lah. Dulu waktu kita sekolah, belajar, satu kelas ada 40 orang, satu kelas ada 30 orang. Kenapa yang pandai-pandai tu nombor 1 sampai nombor 5 saja? Alright? Kenapa nombor 30 tak pandai? Walaupun dia kelas nombor 1. Sebab dia rekodkan dengan markah. Alright? Tapi kenapa orang pandang nombor 1 dengan nombor 5? Kenapa tak semua orang yang pandai-pandai dapat 98% dan semuanya dapat nombor 1 atau nombor 2 saja? Sebab yang the best tu akan sentiasa kat depan. Macam mana mereka boleh ke depan? Sebab mereka tahu apa yang diorang kena dapatkan dulu dan kenapa mereka kena dapatkan. Dan baru mereka fikir macam mana nak dapatkan. Sekarang ni mereka tahu mereka kena dapatkan sebab benda tu banggakan dia dengan mak bapak. So kenapa you kena berubah, kenapa you kena jaga masa? Sebab ini adalah responsibility you sebagai ejen di Zandra, sebagai ibu kepada 3 orang anak you. Alright? 3 ke 4? 3. Oh, you tahu 4. Awal tahun dah 4 dia. Alright. You tahu 3. Okay. 3 anak you. Ini tanggungjawab you kepada 3 orang anak you. Tanggungjawab you sebagai isteri. Dan tanggungjawab you mungkin kepada you punya, I don't know, personal targets. I don't know. Tapi it's related dengan responsibility. So, bila you tahu ini adalah tanggungjawab you. Whereby bila jadi tanggungjawab, nak atau tidak, penat atau tak suka, malas atau sakit, you tetap kena buat. Sebab itu adalah tanggungjawab. Jelas? So, itu adalah apa? So, kenapa? Sebab kenapa aku kena bangun subuh? Sebab kenapa wajib solat subuh nombor 1? Sebab kenapa bangun subuh? Sebab aku tak nak anak aku sakit gastrik sebab lambat sarapan. Nombor 3, kenapa kena bangun daripada tidur tu? Sebab aku tak nak laki aku fikir aku ni lady boss. Contoh. Alright, ada certain situation jadi macam tu. So, kenapa? You kena tahu kenapa. Oh, dah terang Kang, aku tak bangun ni Kang. Anak aku gastrik. Ni Kang, aku tak bangun ni, aku lambat pergi meeting. You tahu kenapa you kena bangun. You tahu kenapa you kena stay awake. You tahu kenapa macam you sekarang. Looks very tired. And you stay awake sebab you nak tahu this session. Apa yang boleh benefits pada you. You tahu kenapa you kena participate. You tahu macam mana you dapat awareness, you participate dalam sesi ni. Kenapa? Sebab you perlukan awareness tu untuk boost you up. Alright. So itu you dah tahu kenapa. You kena tahu kenapa you kena buat setiap aktiviti ni. So bila you dah tahu kenapa, dan you akan fikir macam mana nak buat. Macam mana nak sukseskan benda ni. Macam mana nak mudahkan kerja ni. Macam mana nak siapkan segera. Macam mana nak siapkan sekarang. So you kena tahu macam mana. Alright. For sure. Sebenarnya dia related dengan management. Pengurusan. Alright. Apa yang kita belajar dalam bisnes, apa yang kita buat dalam bisnes, business management and so on adalah something yang sebenarnya related dengan personal behavior, personal character. Kalau you adalah OCD, most of OCD persons, diorang adalah rigid, diorang structured. Susun on the dot. Color tu standard, dia kalau nak berubah color pun ikut synchronization dia. So, mereka tahu dan mereka tahu apa dan mereka tahu kenapa dan mereka tahu bagaimana.
So kat sini, you dah tahu kenapa you kena buat dan macam mana you nak make things happen. So for sure, pertama sekali adalah jadual. You kena schedulekan hidup you. Alright? Bila you schedulekan hidup you, you akan nampak benda tu sebenarnya, oh, aku tak cukup masa. First sekali, benda paling basic. Oh, aku kena bangun pagi, kena masak. First sekali, structure. Kena buat apa? Apa benda nak kena buat? So, sepanjang sehari kena buat. Adalah 80 kerja kena buat. So, kenapa nak kena buat? Alah, ini benda ni tak penting pun rupanya. Dash balik, dash balik, dash balik. Lepas dash tu, oh rupanya ada 28 je kerja, bukan 80. 80 tu keinginan, bukan keperluan. Alright? Yang semua ni okey, semua dah tahu keperluan. Okey. Yang antara keperluan ni pula, sekarang ni you dah tahu, ini semua keinginan. Oh, ada 80 benda yang I nak buat. Ini adalah keinginan. You tengok-tengok kenapa lah rupanya 28 je kena buat. Ini adalah tadi cakap apa? Sorry, lupa dah. Penat betul tu. Alright. Apa dia? Okey, tak apa. Ini adalah kemahuan, keinginan. Lepas tu ini adalah keperluan. So bila you dah tahu keperluan, sorry kacau you tengah rehat. Alright. Ini adalah keperluan. So bila you dah tahu keperluan, you kena tahu antara 28 keperluan ni mana yang keutamaan. So bila you dah tahu mana yang keutamaan, macam mana you nak ensure keutamaan tu susun dalam jadual. Sehari ada 8 jam yang you allocate untuk bekerja. So ini yang highlighter warna kuning untuk bekerja. Highlight dulu. Yang highlighter warna biru, highlighter untuk rehat, untuk tenangkan diri and so on. Highlighter warna hijau dan lain-lain. So 3 highlighter berbeza ni you pecahkan ikut 8 jam tadi. 8 jam pertama, 8 jam kedua, 8 jam ketiga. Bila you dah allocate macam tu, baru you susun. 8 jam pertama, okey. Jam pertama, apa dia? Apa yang kepentingan tu? Oh, nak kena buat social media branding. Okay, itu 1 jam. Let's say you allocate 1 jam atau 1 jam setengah. Nombor 2, apa dia? Contoh nombor 2, kena follow up client. Itu bekerja kan, kita cerita bekerja dulu. Warna hijau bekerja. So, first kali personal branding. Nombor 2, follow up client. Nombor 3, delivery, packaging and so on. You dah tahu benda tu. Nombor 4, buat marketing. Alright, nombor 5, buat brainstorming atau HR. Nombor 6, jam ke-6 buat apa? Nombor 7, oh, rupanya dah allocate ni, terlebih ni 8 jam. Kat situ you susun balik. Oh, sebenarnya personal branding ni tak payah buat sampai 1 jam setengah. Buat 25 minit cukup. Oh, yang ni sebenarnya tak perlu kalau nak follow up client. You kena tahu exactly berapa ramai you kena follow up dan you kena letak timing. Berapa lama kena follow up. Alright. Kalau you tak letak timing call, jadi 3 hari telefon. Tak perasan dah 3 hari telefon. So, you kena letak timing. Macam I letak timing, setengah jam saja. Lepas setengah jam, orang lain pula premium consultation. So, you letak timing. Oh, I boleh call, I perlu dapatkan sales, contohlah sehari 1,200. So, you break down, kalau sehari 1,200, I perlukan 12 klien yang beli banyak macam ni. So, you perlukan 12 klien. So, you nak call 12 klien ni berapa lama yang you perlukan? You breakdown. Sampailah, oh, I perlu call sebenarnya dalam 12 minit sahaja satu klien untuk close 3 barang supaya I boleh dapat 1,200 sales sehari. Dia akan come back balik. So, bila you nak structure, you kena reverse engineering. Alamak kantai, hilang janggut. So, you kena reverse engineering. Alright? So, bila you reverse engineering, you nak cakap? Tak tanya. Tapi dalam 8 jam tadi tu kan, ada 8 jam yang memang dah habis untuk waktu kita tidur kan? Betul. Kalau tak silap lah. Betul. So kita hanya ada 16 jam, betul? Betul. Alright. So, kat sini, kalau you nak tahu, kenapa I start 8 jam pertama tu dengan kerja? Nak tahu tak kenapa? Sebab you entrepreneur. Sebab tu I start semua benda penting. Tadi kita tengok mana antara keperluan, mana yang ini kemahuan, keinginan, mana yang keperluan. Lepas keperluan kita tengok apa kepentingan. Alright? Bila you dah tahu kepentingan, ada 28 kepentingan and you break down kepada 3 kategori 8 jam. 8 jam pertama, 8 jam kedua, 8 jam ketiga. Antara 3 ni, kat mana pula yang you nak buat dahulu? You kena buat antara kepentingan mana yang keutamaan. Kalau you entrepreneur, utamakan bisnes.
Kalau you sendiri rumah, utamakan family anak-anak. Kalau you single, tak ada apa-apa, you nak happy, utamakan diri you. 50-50 macam mana? You kena choose one. You kena decide. Dia tak boleh 50-50. Dia mesti Tak, maksud 51% atau 49%. You akan nampak Tak, perbezaan dia. Okay, sorry. Maksud I sebagai entrepreneur and I sebagai isteri rumah, I have to focus these two. Betul. Tapi yang mana yang so macam kena mana letak fokus banyak? Saya cakap tadi 51%. Kenapa 51%? Dalam syarikat Sdn Bhd, kalau saham you 51%, walaupun syarikat tu syarikat you, I berhak buat decision untuk terminate you. Sebab share I lebih 1% daripada you. Right? Itu dalam Sdn Bhd. Right? So, dalam pengurusan you, memang dua-dua ni 50-50. So, you cuba check balik mana yang 51%, mana yang 49%. For sure, I boleh cakap dengan karakter you, 51% lebih fokus kepada family. Dan tolak tepi yang entrepreneurship ni, fokus kepada family. Structure dulu. Bila you structure benda ni, alright, you akan nampak sebenarnya berapa jam yang you kena consume. I believe, kalau you buat yang pasal entrepreneurship tadi, entrepreneurial ni, kalau you susun timing, kod department apa semua ni, you akan tahu sebenarnya you tak bekerja 8 jam sehari. You akan tahu you bekerja either 3 jam ke 5 jam setengah sahaja. Sebab kenapa macam tu? I dah buat record, I dah buat thesis and I dah go through sepanjang 11 tahun I buat bisnes. Rata-rata pekerja, bekerja 3 jam ke 5 jam setengah sahaja. Selebihnya, main Facebook, pergi tandas, buka laptop hang, lepas tu pergi jumpa bos and so on. Dia tak bekerja lama pun, 3 jam ke 5 jam setengah saja. So you kena breakdown dulu. Ini kalau dekat office lah. Yes, kat office. Sama juga kalau kat rumah. Kalau you buat kerja, macam tadi, I nak buka laptop tadi, hang sekejap. Tu dah buang masa. You punya time flies 2 minutes. You tak buang masa, tapi things happen, unpredictable. Alright, so benda-benda ni yang you boleh cuba untuk jimatkan. Rupanya bekerja 3 jam je sehari. Tak perlu lama pun. So bila you tahu 8 jam pertama you ada 3 jam saja, selebihnya free. Okay, tak apa, free 5 jam. Let's say free 5 jam, tolak tepi. Apa pula 8 jam kedua? Pasal family. Nak kena masak, nak kena pergi pasar, nak kena mop rumah, nak kena mandikan anak, nak kena gosok baju ni semua. Terlebih ada 12 jam, let's say. So you tengok ini semua penting, mana yang utama. So you tengok yang utama. Okay, yang utama ni sebenarnya kena buat dalam 7 jam saja. Tak apa, basuh baju boleh 2 hari sekali. Mesin besar baru beli. Contoh. So tak perlu basuh hari-hari. Dapat jimat duit dalam masa sama. Jimat bil air, jimat sabun and so on. So kat situ tu dah tolak mana yang keutamaan, mana yang kepentingan. Penting-penting tapi mana yang kena utamakan dahulu. Alright. So apa lagi? Gosok baju. Gosok baju tak payah hari-hari. Kita boleh jimat. Sebab kenapa kita nak fokus? Gosok baju 3 hari sekali. Contoh. So mandikan anak. Tak boleh mandikan anak 3 hari sekali. Pisang anak tu. Alright. So mandikan anak macam ni. Atau mungkin you boleh buat strategi. Okay, beli sabun letak rendah, beli sabun liquid, letak para anak you mandi sendiri ikut SOP. Ada SOP mandi tu. Buat video macam mana nak mandi, letak pad dekat dalam tandas. Ini cara nak mandi, sekarang ni kau kena ikut video. Contoh. Ni nak automation ni, autopilot guru. So, you kena automate anak you. Macam anak I mandi sendiri. Lambat, standby rotan. So, kita kena push. Contohlah, alright? So, masak. Ada masa, memang my wife tak dapat masak. Baby lagi and so on. Tak apa. Kita faham itu adalah risiko yang bakal kita hadapi. Apalagi Food Panda. Food Panda tak nak layan. Tak boleh hantar. Pizza Hut lagi upgrade sikit. Tapi cost. You kena acknowledge cost. Alright. So apa lagi kalau tak boleh? Tak ada makanan lah. Tak ada siapa nak hantar. Puasa. Tu je lah. Paling busuk pun makan Maggi. Sebab you nak control timing you. Right? It's not about sebab you minat, sebab you suka, sebab you tahu apa responsibility you dan apa yang you kena buat. So bila you dah acknowledge benda tu, you akan tengok ni 7 jam. Apa pula 8 jam ketiga? 8 jam ketiga adalah tidur. Is that necessary untuk you tidur 8 jam sehari? Yes. Kalau apa? Kalau you niat nak kurus, wajib 8 jam sehari. Itu adalah exercise yang betul. You tahu tak kenapa I boleh loss daripada 93.4 sampai 70.1. I lost my weight dalam jangka masa 4 bulan. Sebab I oversleep. Sehari I tidur 9 ke 13 jam. And I paksa untuk tidur. Sebab I buat research and yes, tidur boleh mencepatkan you untuk kurus.
Tapi jangan cerita lah dia punya gastrik macam mana. Sebab you tak balance badan you demam and so on. Tapi itu proses untuk kurus. Dia penting tapi ini yang utama kena buat. Alright? So, you kena tengok balik. Either necessary you tidur 8 jam sehari. You tengok balik, oh aku biasa 6 jam dah terjaga dah. Tapi melayang mata jadi 9 jam. So kat situ necessity adalah 6 jam saja. So fix 6 jam. So you tengok balik you punya jadual 3 jam. 3 jam pertama you bekerja ada extra 5 jam. 8 jam pertama you ada extra 5 jam. 8 jam kedua you ada extra 1 jam. 8 jam ketiga you ada extra 2 jam. 2 campur 1 campur 5 you ada 8 jam extra sebenarnya. Alright? You tak cukup pun 24 jam sehari, you ada extra 8 jam. Sebab tu apa yang I tunjuk ni, inilah yang orang-orang kat luar negara ni buat. Orang-orang dalam Malaysia luar. Yang penting orang-orang yang berjaya buat. Sebab mereka acknowledge timing dahulu. Diorang tengok schedule diorang. Wah 8 jam. Okay, balance 8 jam ni kita nak buat apa? Sebab tu diorang boleh tulis buku. Sebab tu diorang boleh baca buku. Sebab tu diorang boleh buat arts, fine arts. Sebab tu diorang boleh boleh dekor rumah. Sebab tu diorang boleh berjumpa kawan-kawan. Sebab diorang tahu timing diorang. I bagi you ni sebenarnya apa yang I ajar untuk student universiti. Ini adalah structure dia. Alright, macam mana you nak acknowledge, you nak berjaya, okay you dah acknowledge. Sekarang ni apa strategi dia? I share kat you adalah strategi. The journey one by one. Alright, so now it's 25 minutes 22 seconds. Ada balance lagi lebih kurang 4 minit 30 saat. Alright, I nak tanya, you jelas tak apa yang I explain kat you? Jelas. Right? Sebenarnya apa yang you cakap ni memang I tahu. Cuma I'm not do it in a proper way. In a not writing lah. Maksudnya kita tak schedule lah. Tak tulis lah waktu ni. Kalau macam kita tak boleh sangat nak main agak-agak, memang kita kena tulis atas kertas. Contoh lah, selepas subuh lah, kita terus count selepas subuh lah kan. Jangan ambil kira yang waktu subuh tu. Contoh we start at 7 lah. Let's say kan. Okay, 7, 8, 8, 9. Ataupun kita buat 2 hours, 7, 9, 9, 10. Macam tu lah. By right, I should do that way lah. If I cannot main congak-congak. Faham tak? Exactly. And then plus, sekarang ni bila anak dah online class, lagi lah. Because the timing is not really fix betul-betul tau. Ada hari yang macam pagi memang everyday memang fix 10.45 kelas kafar is okay. Tapi bila masuk ke kelas petang, kelas sekolah, dia are not fix the timing betul-betul. Kadang-kadang pukul 2, kadang-kadang pukul 3, kadang pukul 4. You faham tak? And then lagi satu yang I rasa masa banyak sangat dihabiskan dengan menelek WhatsApp group, Telegram group sekolah. You faham tak maksud I? I tak mau jadikan itu sebagai satu alasan. But it's really make me tired. Itu pun nasib baik lah. I tak boleh imagine lah. Ada parents yang anak kecil-kecil yang berderet tu lagi jenuh dia orang nak monitor because they are darjah 1, darjah 2, darjah 3. You bayangkan itu lagi stres. I handle seorang je sebenarnya. Kakak dia yang lagi 2 tu they can, orang kata apa, dah boleh berdikari. Dah boleh buat sendiri. Cuma yang my second one tu I still monitor lah sebab dia baru masuk form 1. Banyak lagi benda nak kena buat kan. Tapi yang kecil ni memang I have to concentrate on her. But I cannot give so much excuse because imagine parents yang bekerja, yang tak duduk kat rumah, yang tak monitor anak-anak. Balik kerja nak kena concentrate pula, you know, lagi stress I rasa orang macam tu. I mean parents yang menghadapi masalah macam tu. Macam tu lah. But I have to bersyukur lah. You have like great awareness kat sini. Cumanya mungkin pertama sekali mungkin you tak konsisten buat. Setuju? Right. You tak konsisten buat. Alright. Boleh. I bagi tips kepada you. Pertama sekali, you kena tahu kenapa betul-betul you kena buat. You kena tahu you punya big why. I believe you tahu you punya why. Mungkin tak berapa besar. You kena besarkan big why you. Kenapa? Kalau aku tak uruskan anak aku boleh mati. Itu dah memang besar betul lah tu. Alright? Kalau I tak uruskan anak I betul-betul pagi, anak I tak adalah mati. Tapi anak I punya bising tu yang membuatkan I mati. I stress, I jadi migraine. I migraine, semua jadual I mati. For sure. So, I kena uruskan anak I dulu pagi. Alright? So, you kena tahu the big why. Alright? So, kat sini, it's all less than about 1 minute saja. So, kat sini, I nak you tahu, ini tips dia. You punya schedule, you kena visualkan. Kalau you buat dalam Excel, you kena print out. Ini yang I buat dulu waktu I sekolah. Ini cerita zaman dulu lah.
because my father adalah micromanager. Dia super OCD. Print out jadual and kau lekat kat bilik kau. I punya terkesima dan I punya terikut tu, I letak dekat bilik pintu almari. I letak dekat pintu bilik, pintu tandas. Pintu tandas tu nak masuk dengan nak keluar, double side. So dia mandi tu, oh tinggal lagi berapa minit nak mandi ni. You know, kadang-kadang leka dalam tandas. Alright? Masuk gigi, angan-angan, bercakap dengan cermin, poyo-poyo, you know. So benda tu yang buang masa. Letak dekat pintu kereta, pintu dapur, semua pintu letak. Sebab you kena tahu berapa lagi masa yang you ada. So kat situ you boleh visualkan benda tu. Kalau boleh jangan buat jadual, kalau boleh letak gambar. Jadual dan big why, gambar kenapa you kena berubah. Dan insyaAllah you akan lebih konsisten untuk berubah. Alright? So it has been 30 minutes on doing this sharing. I wish you dapat learn a lot daripada sesi ni. I believe you dah tahu. Take this as a different perspective untuk you kuatkan lagi pengetahuan you. Alright? So Isma, InsyaAllah. Thank you. sleep is important. Kalau you kurang, you sambung susah. Dia tak dapat you tak dapat quality tidur. So tidur tu biar tidur mati, tidur lama. So bangun tu terus buat. Alright? So I wish success to you. Alright? And you boleh buat, you boleh manage your time. Semua orang boleh. No worries. Alright? Thank you. Thank Alright. you so much. Thank you so much. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Assalamualaikum. Salam Zuhur. Bye. Salam.